Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum dan semoga kita sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sekarang berada di lokasi namanya Üsküdar di bahagian Asia, dekatan dengan Selat Bosporus. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membuat video yang terbaru untuk topik yang keempat berkaitan Imam Mahdi dan akhir zaman, iaitu apakah yang perlu dimiliki dalam saat kita berada pada situasi ataupun zaman ini, zaman akhir. Saya sebenarnya tuan-tuan dan puan mendapat begitu banyak sekali mesej, bahkan ada yang berhubung dengan saya secara langsung melalui Facebook Messenger. Ada juga yang berhubung saya terus dengan cara menghantar mesej untuk mendapatkan begitu banyak jawapan kepada apa yang mereka fahami tentang perkara yang telah mereka lalui. Jadi saya nak terangkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya bukanlah membuat video ini atau tujuan untuk menyalahkan sesiapa ataupun menjelaskan mana yang betul, mana yang salah. Tetapi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir dan buka minda kita. Kerana akhirnya nanti kita yang akan menghadapi suasana. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, maka yang tanggungnya kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kesannya bukan satu masa yang pendek, tapi ia merupakan satu kesan yang sangat panjang. Dan ia akan berada dalam satu situasi yang mana kita bercerita tentang satu tempat yang kekal abadi, yakni di akhirat. Salah di dunia tuan-tuan dan puan, kekal kesannya di akhirat. Jadi saya ingin meminta tuan-tuan dan puan untuk memahamkan apakah yang ingin saya nyatakan di sini, bukan untuk menuju ataupun menunjukkan sesiapa itu IM ke, menunjukkan itu bukan IM ke dan sebagainya, tetapi ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir sebelum kita melakukan apa-apa, sebelum kita melaksanakan apa-apa, kita berfikirlah terlebih dahulu. Buat keputusan itu kerana apa? Kerana ada fakta-fakta yang telah saya nyatakan sebelum ni. Sebelum ni yang ketiga saya berkata tentang fakta. Pertama, hubungan dengan Allah. Kedua, hubungan dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, tentang fakta yang perlu kita pegang dalam setiap waktu. Apakah faktanya? Iaitu kita kena mengambil apa juga yang ada pada perkara yang pertama, yakni daripada Al-Quran. Dan hendaklah juga berserta dengan jelas bagaimana perkaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ fakta yang saya masukkan pada video yang terdahulu, yang ketiga. Jadi hari ini saya ingin menyambung lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum saya sampai kepada pengkupasan topik yang keempat ini, ingin saya kemaskan lagi supaya tuan-tuan dan puan faham. Kita sebenarnya berada dalam satu zaman. Inilah zamannya yang mana hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam. Dalam arti kata lain tuan-tuan dan puan-puan, tak semudah yang kita nyatakan dengan kita hanya berfikir sahaja tanpa ada rujukan, tanpa ada cerminan yang khusus, yakni daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah katakan fakta. Maka ada yang bertanya dengan saya, kata Tuan Pal kena bertabayun untuk perkara ini. Untuk jawapan yang kami dapat, jawapan yang saya dapat, kena tabayun tuan. Jadi saya nak terangkan di situ tuan-tuan dan puan-puan. Itulah bila dengan saya ni, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir di luar kotak, luar dari kebiasaan yang kita ada pada hari ini. Kerana Islam itu asing awalnya dan akan asing akhirnya. Berarti kalau kita masih merasa kita mengetahui tentang Islam, berarti belum asing lagi. Dan kita tidak akan ada masalah di situ. Tapi apa yang nyata, permulaan Islam adalah asing. Rasulullah membawa satu cara hidup, satu hubungan tauhid dengan Allah, sesuatu yang sangat asing kepada masyarakat waktu beliau berdakwah atau menyampaikan Islam. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada akhir zaman akan jadi asing. Saya dah beritahu dah cerminannya pada Rasulullah. Jadi bila sebut tentang Imam Mahdi, maka akan jadi asing.
Bila membawa satu pendekatan yang asing kepada kita, maka dikatakan asing ada satu ajaran yang baru, ada satu perkara yang baru. Bukan macam tu. Yang asing yang saya masukkan di sini, masyarakat dah jauh daripada pelaksanaan Al-Quran dan Sunnah. Itu asingnya. Tapi katakan, Tuan Pal, saya lihat masih ada orang mengaji, masih orang baca Quran, masih ada orang bersolat. Bukankah itu menunjukkan kita masih lagi dalam status yang tidak asing dengan Islam? Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya katakan, berfikir. Kita bukan hanya melihat, tetapi mesti ada pembuktian dia, ada fakta dia, saksikan sekeliling kita. Adakah benar-benar tuan-tuan dan puan-puan merasa senang, merasa selesa dengan dunia pada hari ini? Bagaimana kita lihat orang-orang yang diberikan amanah, pecah amanah, orang-orang yang diberikan kuasa, menggunakan kuasa untuk kepentingan peribadi diri sendiri, keluarga dan mereka-mereka yang dekat dengan dia sahaja. Bagaimana kita lihat mereka-mereka yang memiliki kemewahan, harta benda, ia telah dijadikan sebagai satu himpunan bagi diri dan keluarganya. Maka lebih ramai lagi yang miskin daripada yang kaya. Adakah itu Islam, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah itu keadaan yang kita katakan tidak asing daripada Islam? Kerana Islam adalah penyatuan. Tidak ada persoalan-persoalan yang meletakkan seseorang itu lebih daripada yang lain. Islam itu memberi kesamarataan. Hubungan dengan Allah tidak ada satu halangan untuk seseorang itu sampai kepada Allah dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kita lihat dan banyak kita dengar perkara-perkara yang ada sekeliling kita di waktu ini, di zaman ini. Tetapi hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, lihat hari ini, masyarakat adakah berpecah atau masyarakat yang sudah bersatu? Lalu kita katakan kita nak bersatu lah, tuan-puan, kita nak bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap perkara yang nak kita lakukan mesti ada kaedahnya, mesti ada aturannya, mesti ada caranya, mesti ada hukumnya. Jadi jangan cari lagi tempat-tempat lain kaedahnya, jangan cari lagi tempat lain hukumnya, jangan cari tempat lain formulanya. Kenapa? Rasulullah SAW dah tinggalkan kepada kita. Kenapa kita cari tempat lain? Kenapa kita bersandarkan kepada seseorang sana, seseorang di sini, sedangkan rujuk Al-Quran dan rujuk Al-Quran. Itu sahaja caranya, tuan-tuan dan puan-puan. Akhir zaman kita tidak ada cara lain. Yang menyelamatkan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh selamatkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dah ada Al-Quran kan? Kalau dah ada Al-Quran dan kita beriman kepada Allah sepenuh hati kita, sebulat hati kita, dan beriman kepada Rasulullah SAW, maka kenapa kita nak cari yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita melihat orang-orang lain yang menyampaikan berita-berita yang belum tentu-tentu ada hubungan dengan Al-Quran? Jika kita nak lihat sekalipun, maka bawalah rujuk dalam Al-Quran. Di mana dalilnya, di mana nasnya, di mana pernyataan dalam Al-Quran itu wujud? Kalau tidak wujud, tuan-tuan dan perempuan, maka kita ikut siapa sebenarnya? Adakah yang lebih sesuai, lebih tepat dalam menyelesaikan tentang kisah-kisah kehidupan manusia? Oh, dia ni begini lah, Tuan Pal, dia boleh bercerita, cerita dia benar, dia apa yang dia cakap dah berlaku sekarang. Dia dah dapat satu situasi yang menunjukkan bahawa betul lah apa yang dia cakap tu semua betul. Tuan-tuan dan puan-puan, mana lebih tepat? Al-Quran ke atau perkataan makhluk? Bukankah Al-Quran itu adalah pernyataan khazanah yang sangat besar tentang alam semesta sebelum, semasa dan akan datang? Tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu kita nak bermimpi-mimpi, nak beramal-ramal, kerana Al-Quran dah terangkan apa yang bakal berlaku di depan. Masa depan dalam Al-Quran ada jawapannya. Jadi untuk apa kita nak bertanya meramal ataupun bertanya orang tertentu atau perkara-perkara masa depan, sedangkan Al-Quran dah wujud yang menjelaskan tentang apa yang berlaku sebelum ini, yang berlaku pada saat ini dan berlaku pada masa depan. Semua dalam tu, tidak ada satu pun yang tertinggal, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini sebagai satu penjelasan lah. Sebenarnya banyak yang saya nak kongsikan, tapi saya berikan itu dulu sebagai kupasan untuk saya melengkapkan perkara yang keempat. Apakah perkara yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan? Maka berbalik kepada universal. Maksudnya macam mana?
sesuatu yang berbalik kepada semua bahagian. Imam Mahdi tidak membawa sesuatu itu atas dasar dirinya sendiri, kelompok dia, ataupun bagi orang-orang tertentu, ataupun bagi golongan-golongan tertentu. Kenapa? Cerminannya Rasulullah SAW. Utuskan Muhammad itu membawa rahmat bagi sekian alam. Allah utuskan Rasulullah dengan menjelaskan hakikat bahawa Rasulullah membawa rahmat bagi sekalian alam. Makanya di sini bukan rahmat bagi satu makhluk, bukan hanya manusia. Maka itu diletakkan pada status universal, keseluruhan sekalian alam, apa juga makhluk yang ada di dalamnya. Maka itulah hak bagi mereka. Walaupun semut, walaupun kuman, bakteria COVID-19 yang kita katakan, kita nak marah dia pun tak boleh nak marah, kerana dia bahagian dia. Dia berlaku kenapa? Kerana atas tangan-tangan manusia. Kita yang buat silap, maka datanglah kesan dia. Maka apa juga hakikat yang kita ceritakan, tuan-tuan dan puan-puan? Kita bercerita tentang universal. Kalau kita melihat seseorang itu membawa cerita tentang kebenaran, cerita tentang akhir zaman, Imam Mahdi dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, lihat adakah manfaat ataupun apa yang dia lakukan akan memberikan kesan kepada semua makhluk. Bukan hanya untuk orang-orang Islam, katanya Islam, tetapi semua bangsa, dan termasuklah haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, bulan bintang juga ada hak atas apa yang dilakukan. Maka di sini yang keempat, mestilah universal. Apa yang dibuat mesti universal, tuan-tuan dan puan. Jadi saya ni bercakap banyak, asyik bercakap je, paling tak berhenti-henti bercakap. Bukan kerana nak bercakap tu suka bercakap, tuan-tuan dan puan. Saya perlu bercakap. Saya perlu bercakap bukan untuk menunjukkan bahawa saya benar, tetapi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan, berfikirlah. Cuba lihat dalam Al-Quran, tak kurang 50 kali ayat Al-Quran yang menyuruh kita, Allah menyuruh kita, memerintahkan kita berfikir. Allah jadikan siang dan malam, tidakkah mereka berfikir? Allah jadikan keadaan di mana adanya surga dan neraka. Allah jadikan berbagai-bagai perkara, dan disuruh apa? Suruh kita berfikir. Kemudian ada yang tanya dengan saya, ada yang Tuan Pal katakan bahawa ada kisah Imam Mahdi dalam Quran, berikan ayat-ayatnya. Saya pun berikanlah satu contoh ayat. Contohnya saya kata surah Ali Imran ayat 81. Lepas itu dia berjawab, dia kata itu ayat tentang Rasul dengan para nabi, tak ada kena dengan Imam Mahdi. Itu yang saya katakan berfikir. Baca Al-Quran ni kena berfikir, berfikir dan berfikir. Jadi cuba fahamkan betul-betul. Nak jawapan, nak turun duduk depan mata, pegang, turun kunyah macam tu, turun letak dalam mulut. Nak makan, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berusaha. Tak datang melayang daripada langit, kita kena bekerja. Kemudian dapat gaji, baru kita pergi ke kedai, baru kita beli barang-barang tu dan kita bawa balik, suruh isteri kita masak. Yang dah kahwin lah, yang belum kahwin tu masak sendiri lah kan. Maknanya tidak terus terhidang makanan itu, perlu ada usaha. Nak bekerja pun cara bekerja macam mana, fikir. Nak dapatkan barang pun kena fikir, segala-galanya kena fikir. Ini tiba-tiba nak dapat jawapan, terus nak dapat jawapan macam tu, fikirlah. Itu saya suruh ajak berfikir. Surah An'am ayat 111 contohnya, dan banyak ayat-ayat lain yang berkaitan tentang apa yang saya tekan tentang penunjuk yang diberi petunjuk banyak dalam Al-Quran. Bacalah, tetapi harus difikirkan apa yang ada di situ. Mesti ada hubungan dia. Bagaimana hubungan dengan para rasul dan khususnya kepada Rasulullah. Kenapa? Kerana akhirnya Imam Mahdi akan membawa suatu nilai cerminan sebagaimana Rasulullah membawa kepada umat-umat dia, sahabat-sahabatnya pada mereka awal. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ingin saya jelaskan ke akhirnya nanti pada peringkat yang keempat ini, setiap sesuatu yang kita lakukan mestilah sesuatu yang membawa nilai kepada semua bahagian, kepada semua bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, tak maaf yang saya bercakap ni kerana saya bercakap saya ada di Turki. Saya ada di Üsküdar ni. Saya bukan buat satu filem yang saya tampal di belakang pakai green screen, kononnya saya di Turki. Tidak, saya memang ada di Turki hari ini. Kenapa? Ia satu pelaksanaan. Saya bercakap benda yang saya lakukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita kita nak jadi bangsa ataupun seorang yang boleh membantu
ataupun kita boleh merubah dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, beritahu saya caranya bagaimana nak merubah dunia. Adakah cukup dengan semangat? Adakah cukup dengan rasa aku nak ubah dunia? Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kemampuan dari segi aspek sains teknologi, bagaimana kita nak menghadapi suasana yang dikatakan musuh? Bukankah dalam Al-Quran Allah perintahkan kita kuatkan diri kita, kuatkan ekonomi kita, kuatkan hingga menggerunkan pihak musuh? Adakah kita menjerit ramai-ramai tuan-tuan dan puan-puan di satu kawasan kita jerit Jahannam, Yahudi, Jahannam ni? Adakah itu menggerunkan? Adakah itu menggerunkan mereka? Tapi kalau kita memiliki sesuatu, kita dengan fizikalnya, oh ini pesawat yang bila terbang dia akan sampai dekat tempat musuh-musuh, maka lihat, oh adalah kapal terbangnya, oh adalah pesawatnya, dia gerun. Mesti ada fizikalnya tuan-tuan dan puan-puan. Bercakap dengan bahasa yang jelas, bukan sekadar satu semangat sahaja. Tadi bila saya cakap banyak-banyak ni, nanti ramai lagi yang tersinggung dengan saya. Saya minta maaf lah. Saya ni bercakap ikut fakta, saya tak bercakap atas dasar suka-suka. Jadi bila bercerita tentang aspek Imam Mahdi dan akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sekali lagi saya ulang, sesiapa juga yang berjalan di atas muka bumi di akhir zaman tanpa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sepenuhnya 100%, ni Masa Bayu yang beritahu. Nak terima tak apa, tak nak terima tak apa. Masa Bayu kata pasti akan menjadi musuh kepada Imam Mahdi. Sebagaimana Arab-Arab Quraisy yang menentang Rasulullah SAW, begitulah kita yang akan menentang Imam Mahdi apabila kita tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ingat, persoalan kita adalah persoalan yang menghubungkan kita kepada Allah apabila tiba masanya. Adakah kita berhubung dengan Allah dengan meletakkan posisi azab bagi diri kita, atau hubungan kita dengan Allah membawakan kita kepada kenikmatan syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya? Tuan-tuan dan puan, Masa Bayu ingin mengajak tuan-tuan dan puan, berfikirlah. Jangan bila Masa Bayu cakap ni terus nak buat keputusan, nak marah-marah. Masa Bayu bukan nak minta dimarah. Buat apa saya buat video-video begini kalau saya nak minta dimarah? Saya nak minta tuan-tuan dan puan ulang lagi, berfikirlah, berfikir dan berfikir sebelum buat apa-apa keputusan. Fikir. Kalau orang tu melakukan sesuatu, lihat sendiri dengan mata kepala. Pergi, itu yang dikatakan tabayun. Tahu tabayun tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Minta maaf ya ustaz yang ada lebih arif daripada saya, tapi versi Masa Bayu nak beritahu tabayun tu ada dua posisi. Apa dia? Mesti ada teoretikalnya, mesti ada praktikalnya. Maksud di sini, kalau berita itu sampai kepada kita, berhati-hatilah, ya. Tak mau nanti kita menjadi orang yang merugikan kerana kita melakukan atau menyampaikan atau melaksanakan perkara yang tidak benar. Maka di sini, perkara yang pertama, gunakan segala panca indera kita. Dengarkan, ya dengar. Kemudian yang kedua, kita laksanakan. Pergi, betul tak betul ni? Lihat sendiri, fizikal itu berjalan. Jadi tabayun ini adalah persoalan yang sangat jelas, memang wujud, tetapi bukan tabayun itu dengan sekadar mendengar cerita-cerita sesiapa, tetapi adakah dia mempunyai asas yang sama, bertepatan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW? Jika benar, adakah dia mempunyai hubungan langsung dengan Al-Quran? Pasti benar, kerana kita berserahkan kepada Rasulullah. Maka lengkaplah dan teori dan praktikalnya. Lengkaplah apa yang kita nak faham suatu perkara. Dah jelas, semua sama, maka ikutlah sesiapa pun yang tuan-tuan dan puan yakini, kerana dia telah pun memiliki atau mempunyai kapasiti atau posisi yang sepatutnya diangkat menjadi pemimpin. Jadi tanyalah apa juga persoalan kepada beliau, dan dia wajib menjawab setiap persoalan tanpa ragu-ragu. Universal yang saya maksudkan, dia mempunyai ilmu universal. Tanya tentang pokok, dia jawab tentang pokok. Tanya tentang ikan, dia jawab tentang ikan. Tanya tentang manusia, dia jawab tentang manusia. Tanya tentang jin, tentang perkara-perkara jin, dia jawab tentang jin. Dia bertanya tentang penyakit, dia akan jawab tentang penyakit. Semua itu dijawab
tanpa ragu-ragu dan dijawab dengan praktikal, saintifik, dan ia berteraskan, landaskan kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi itulah universalnya tuan-tuan dan puan yang keempat. Keempat itu, jika kita menjumpa seseorang, dia boleh bercerita tentang satu perkara tapi tidak ada perkara yang lain, itu belum melengkapkan universal. Maka dia mesti universal dalam segala perkara, maka dialah Imam Mahdi. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Iskudar, dan insyaAllah kita bertemu lagi.